Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesihatan kepada kita. Kita yang dulunya sebelum masuk dalam bulan Ramadan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala balighna Ramadan, dan Allah Taala bukan hanya sampaikan kita dalam bulan Ramadan, tapi Allah Taala sampaikan kita dengan kesihatan yang baik. Allah Taala sampaikan kita dengan keadaan ekonomi yang baik. Allah Taala sampaikan kita dalam keadaan kelapangan masa yang ada pada diri kita. Lalu wajarlah untuk kita tunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, kita menghargai apa yang Allah Taala berikan pada kita. Kalau sebelum ni kita bercerita tentang orang yang rugi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, di mana waktu Allah Taala beri keampunan tapi mereka tidak dapat keampunan. Antara orang yang rugi dalam bulan Ramadan ialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kita sebut dalam Al-Quran sekalipun, Allah Ta'ala cerita tentang isyarat-isyarat daripada Allah Ta'ala tentang apa yang Allah Ta'ala nak kita buat dalam bulan Ramadan. Setiap daripada kita ada perancangan sendiri, tetapi dalam perancangan kita nak mengisi bulan Ramadan Al-Mubarak, kenapa kita tak sentuh juga, tengok juga apa Allah Ta'ala nak daripada kita, ataupun apa sunnah Nabi SAW yang Nabi anjurkan untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau buka Al-Quran, Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala nak kita duduk dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Duduk dengan Al-Quran. Cara macam mana terpulang masing-masing. Allah Ta'ala tak spesifikkan pada kita. Allah Ta'ala nak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nak kita meraihkan masyarakat di sekeliling kita. Lalu kita pun cuba mencari apa benda yang unik yang ada, ibadah yang unik yang ada dalam bulan Ramadan yang tak ada dalam bulan-bulan lain. Okay? Lalu antaranya adalah iktikaf. Okay, saya sebut cerita pagi tadi tentang iktikaf Ramadan. Dia bukan iktikaf biasa ni. Kita iktikaf lah dekat masjid. Masuk masjid ke, duduk setengah jam ke 1 jam ke, nak Jumaat esok ke, iktikaf. Tapi di sana ada iktikaf Ramadan, yang mana dah ramai orang, terutama dekat negara kita lah, yang sunnah yang ditinggalkan. Okay, di mana iktikaf Ramadan ialah apabila seorang tu masuk dalam bulan 10 malam terakhir, lalu dia duduk dalam masjid dan dia tak keluar sampailah pada hari raya. Okay, so itu iktikaf Ramadan. Okay, dan iktikaf Ramadan ni biasanya untuk lelaki lah. Orang perempuan nak dapat pahala iktikaf Ramadan senang je. Paksa lelaki pergi duduk kat masjid. Tenang ke rumah. Okay, so itu kalau nak dapat pahala, sebab perempuan ni senang. Perempuan ni nak dapat pahala dalam ibadah cukup mudah. Okay, suruh je suami. Kalau suami tak nak pergi, ada anak lelaki yang suruh anak lelaki pergi. Dia pergi sebab kita suruh, maka bukan kita. Sebab ibu-ibu suruh, maka berapa banyak pahala kita dapat dengan dia beriktikaf di bulan Ramadan Al-Mubarak. Okay, tapi iktikaf ni semua orang jelas. Ada satu ibadah, ada satu perbuatan yang sunnah Nabi SAW yang orang tak perasan ia adalah sunnah dalam bulan Ramadan. Apa dia? Dalam hari-hari biasa kita ada benda-benda baik yang kita selalu buat. Okay? Lalu bila masuk dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala ataupun sunnah Nabi SAW, kita gandakan benda baik yang kita buat tu. Okay. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan Nabi SAW adalah jawada. Nabi SAW adalah seorang yang sangat pemurah, dermawan. Lalu dalam bulan Ramadan, apa yang berlaku pada Nabi SAW? Ajwadu ma yakunu fi Ramadan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW kata Aisyah, Nabi adalah dermawan. Pada waktu-waktu lain orang semua kenal Nabi SAW sebagai dermawan, tetapi dalam bulan Ramadan Nabi nampak lebih jelas dermawannya Nabi SAW. Menunjukkan bahawa tad'if ataupun kita menggandakan amalan yang biasa kita buat pada hari biasa dalam bulan Ramadan adalah sunnah Nabi SAW.
Okay, katalah kita luar Ramadan, kita suka kita baca Al-Quran tiap-tiap hari. Okay, tiap-tiap hari kita baca berapa muka surat? 1 contohnya. So masuk bulan Ramadan, bacalah 2 muka surat. Okay, so kita dah gandakan daripada amalan biasa, hari biasa kita buat 1 muka surat, maka dalam bulan Ramadan kita gandakan 2. Dapat pahala sunnah ikut Nabi SAW. Kalau hari biasa kita bersedekah dekat masjid, duit yang keluar selalu color biru. Tak cerita orang tahu biru. Okay. Lalu dalam bulan Ramadan, duit yang keluar juga adalah biru pun boleh. Okay. Biru tapi bagilah jadi 2 atau 3 keping. Okay. Ini daripada biru nak tukar jadi merah bukan senang. Tengah-tengah tu pun ada hijau lagi tu. So yang penting bila nak keluarkan ataupun kita nak buat sesuatu amalan, maka gandakan amalan tu. Kebaikan yang kita dah buat, yang biasa buat kalau yang baru nak buat itu dapat pahala lain. Tapi dia nak cerita benda yang dah biasa buat pada bulan-bulan lain selain Ramadan, lalu bila masuk bulan Ramadan kita gandakan. Okay? So ada benda yang kita gandakan, ada benda yang kita tak gandakan. Nabi SAW pun ada benda Nabi tak gandakan. Macam contoh solat qiyam, tarawih. Nabi SAW dalam bulan Ramadan ke luar bulan Ramadan ke, Nabi solat 11 ataupun 13 rakaat. Okay? Tapi ada benda-benda yang Nabi SAW gandakan. Doa kita, biasa kita doa angkat tangan berapa lama? 5 minit. Okay? 5 minit angkat tangan. Agak-agak lah, tak adalah orang dia 5 minit, tak ada. Tapi dalam bulan Ramadan double kan, daripada 5 minit jadi 10 minit. Okey, doa kita dapat ikut sunnah Nabi SAW pun kita dapat. So kadang-kadang kita terlepas pandang pada benda ni. Okey, so antara amalan yang baik kita buat adalah amalan yang biasa kita buat pada hari-hari lain, lalu dalam bulan Ramadan kita gandakan amalan-amalan ini. Okay, selain daripada sunnah-sunnah lain yang berkaitan dengan hanya yang datang dalam bulan Ramadan, macam percepatkan buka puasa, salat tarawih dengan imam hatta yang sarif sehingga imam selesai. Ni semua benda-benda unik yang ada dalam bulan Ramadan, tapi kita sedar pasal benda ni. Okay, kita nak sentuh pasal apabila kalau kita nak buat benda baru, kadang-kadang benda tu susah kan, kita nak initiate benda baru untuk kita buat. Tapi benda yang kita dah biasa buat itu lebih mudah untuk kita buat. Okay, so sama-sama kita tepuk dada, tanya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala la yamillu hatta tamallu. Allah Taala tak akan bosan untuk terima kita, untuk bagi pahala pada kita, sehingga kita sendiri yang bosan nak pergi pada Allah Subhanahu wa taala. Okay, so wallahu taala a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada hari ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia kalau ada kelas minggu depan nuzul Quran. Kalau ada kelas minggu depan, kita buat 2 hala pula. Sehala ni masya-Allah dia punya penat dia. Wallahu a'lam.